Kita kata kita sayang pada Allah, itu sudah tentulah. Allah ni kalau kita sayang pada dia, pasti dia sayang pada kita. Karena sememangnya dia sudah menyayangi kita sebelum kita menyayangi dia. Betul ya? Mana dulu sayang Allah, cinta Allah kepada kita atau kita kepada Allah? Allah dulu. Allah mencintai kita sejak azali lagi. Karena sifat cintanya sedia ada dengannya. Kita baru mencintai Allah. Mencintai Allah itu dengan cinta Allah yang memberi kepada kita untuk kita mencintai dia, dengan izin dia untuk kita mencintai dia. Dan bila mana kita mengatakan kita cinta Allah, Allah mencintai kita, sudah tentulah Allah bila mana dia mencintai kita, dia menjaga kita dalam ketaatan kita kepada dia. Kerana ketaatan kita kepada dia bukan daripada kita, daripada dia. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong faham sungguh-sungguh dan tolong merasai dan menghayati saya dan kita semua. Segala apa yang kita sedang lalui sekarang ini adalah dari Allah. Kita mentaati Allah, dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, dengan taufik dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa adabana wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan, dia dihormati ya Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia pengajian Raudatul Muslimah. Yang dimuliakan, dia dihormati tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya kerana kita kembali melalui Ramadan yang indah. Ya di saat Allah menerima kembali kita untuk berada di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya kerana kita cukup faham di saat Allah menjauhkan kita daripada rumah Allah, maka hilanglah keindahan dalam kehidupan. Ya, kerana kehidupan ini akan menjadi indah, seronok, bahagia, selamat di saat semakin dekat kita berhubung dengan Tuhan yang mencipta kita. Dan salah satu jarak, bukan jarak ya, bukan soal jarak, minta maaf saya salah sebut. Salah satu daripada rasa dekat kita dengan Allah di saat kita berada di rumah Allah. Sebenarnya bukan di rumah Allah saja kita dekat dengan Allah. Di mana saja kita berada, kita dekat dengan Allah. Cuma rasa. Ya. Di dalam rumah Allah rasa lain sikit ya. Ke rasa macam biasa kat pasar juga. Rasa dengan Allah. Sebagaimana kita berada di Mekah, rasa lagi dekat. Kerana di situ juga Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam pernah lahir di situ, membesar di situ. Begitulah apa yang saya nak ulang sedikit ialah terima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah ya kerana masih lagi memanjangkan umur kita dan memperjalankan hidup kita dalam keindahan Ramadan, keberkatan Ramadan, kemuliaan Ramadan, ketinggian Ramadan. Moga-moga kita mendapat segala apa yang disifatkan kepada Ramadan itu didapatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Ramadan itu mulia, maka Allah muliakan kita. Kalau Ramadan itu berkat, maka Allah berkati hidup kita. Kalau Ramadan itu adalah bulan keampunan, maka Allah mengampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini ya, kita alhamdulillah dah khatam kitab yang kita baca Durratul Hikam, ya kitab kecil. Biasanya dalam bahasa Arab kalau kitab kecil tu dia tak nama kitab, dia nama risalah. Suatu risalah, satu perutusan yang biasanya kitab tu dia agak tebal sedikitlah. Dan insya-Allah saya juga nak baca risalah yang keseterusnya ataupun kitab kecil yang keseterusnya yang bertajuk 40 hadis cinta pada kecintaan Allah terhadap hamba-Nya, wasilah dan tanda-tandanya. Ya, dalam kita melalui perjalanan hidup ini, bekalan yang paling mahal ialah cinta. Dalam bahasa Arab ialah mahabbah. Ya, mahabbah. Dan Allah mencipta kita pun atas sebab mahabbah, atas sebab cinta. Cinta Allah kepada kekasihnya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mencipta kita umat kekasihnya.
Maka guru-guru saya, kitab ini dikarang dan disusun oleh alim Al-Allamah Syekh Yusuf, guru saya, murabbi mursyid saya, yang mana sebelum ni pun kita baca kata-kata hikmah itu pun daripada beliau, dan insya-Allah beliau menyusun 40 hadis cinta pada kecintaan Allah. Ya, bila mana kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah, maka moga-moga dengan sebab itu Allah juga mencintai kita, yang menjadikan kita kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma buku ni diterjemah oleh Ustaz Tengku Ahmad Saufi. Baik, insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita baca sedikit kata pengantar ataupun mukaddimah daripada Syekhna Syekh Yusuf, iaitu saya nak ringkas-ringkaskan insya-Allah ya dalam mukaddimah ni, dan kita nak terus masuk kepada perbahasan insya-Allah. Syekh memulakan sebagaimana biasa dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Para alim ulama memulakan penulisan mereka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kerana kita sedia maklum bahawa hidup dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah hidup dalam barakah. Sesiapa yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam apa jua perkara yang berkait dengan kehidupan dunia dan akhirat, dia akan dihilangkan, diputuskan dari barakah. Apa makna barakah? Dah banyak kali kita ulang. Sesuatu yang banyak, kathratul khair. Al-barakatu kasratul khair. Apa makna kathratu? Banyaknya kebaikan. Bukan setakat banyaknya kebaikan, berpanjangan kebaikan itu. Daripada dunia hingga ke akhirat. Itu barakah. Sebab tu kita nak sangat berada di bulan yang penuh dengan barakah. Bulan Ramadan. Maka makanan di bulan Ramadan, makanan yang barakah. Umur yang dilalui, umur yang barakah. Sebab tu salah satunya, kita ni kadang-kadang mungkinlah kita nak umur panjang, alhamdulillah, tapi umur panjang yang berkat. Tak ada maknanya umur yang panjang tapi tak ada barakah. Mana contoh umur yang barakah? Tengoklah bulan Ramadan. Kita banyak dan mampu beribadah kepada Allah, tidak seperti mana bulan-bulan biasa. Itulah umur yang barakah. Kalau nak tahu bulan lain pun umur kita barakah, ibadah kita banyak seumpama bulan Ramadan. Maka umur pada saat itu umur yang barakah. Umur yang mempunyai banyak kebaikan dan berpanjangan kebaikan hingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umur kita di bulan lain dah mula tak banyak dah, maka dah mula berkurangan barakahnya. Sebab tu anak, kadang-kadang anak seorang tak ada masalah, tapi barakah. Dia banyak mampu menolong kita. Kita sihat, dia gembirakan kita. Kita sakit, dia membantu kita. Kita susah, dia tolong kita. Dia hiburkan kita. Semuanya dia boleh buat. Tapi ada orang anak dia 10. Baca bila mana saat ayah meninggal dunia, tak ada seorang boleh jadi imam. Ya? Tak ada seorang boleh memandikan. Tak ada seorang pun yang boleh baca Yasin. Bahkan pergi ke kubur, tak ada seorang pun yang berani nak turun dalam kubur. Orang lain turunkan. Tapi ada seorang tu anak seorang saja, tapi anak yang barakah. Okey, insya-Allah ya. Okeylah. Dia belajar ni kira okey lah, alhamdulillah. Tak okey lah Ustaz. Tak okey, kita hurai lain. Baik, maka dalam mukaddimah Syekh menyebut di sini ialah amma ba'd. Setelah membaca bismillah, memuji Allah, berselawat kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku, ia beriman dan meyakini bahawa Allah mencintai para hamba-Nya merupakan salah satu daripada tuntutan keimanan. Ia salah satu daripada tuntutan di saat kita beriman pada Allah, kita kena yakin bahawa Allah amat mencintai hamba-hamba-Nya. Bahkan sebagaimana saya sebut awal tadi, Allah cipta kita pun untuk kerana apa? Kerana cintanya kepada kita. Sebab apa Allah mencintai kita? Sebab kekasihnya. Itulah salah satunya. Dan dia adalah suatu tuntutan iman. Dan iman ni sebenarnya dia berkait dengan cinta. Ya. Tak sempurna iman tanpa cinta. Okey ya? Hari ni pelik sikit bicara ni. Tapi walaupun pelik, hadis Nabi yang membicarakan 40 hadis berkaitan dengan cinta. Sesiapa yang tidak ada cinta dalam dirinya, maka tak sempurna imannya. Terutamanya mencintai Allah dan Rasul. Kan Nabi dalam satu sabda Nabi sebut, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di kalangan kamu. Hatta yuhibba, la yu'minu ahadukum hatta akuna, sehinggalah aku ini dijadikan ahabba ilaihi, yang paling dicintainya. Min walidihi, daripada ayahnya, wa waladihi, dan anaknya, wa nasi ajma'in, dan seluruh manusia yang ada atas muka dunia ini. Boleh tak mencintai Allah, mencintai suami? Boleh, tapi jangan lebih daripada mencintai Rasul. Boleh mencintai ayah,
Boleh mencintai ibu, boleh mencintai kawan-kawan, boleh, tapi jangan sampai melebihi mencintai Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang lebih baik lagi, cinta kepada ibu dan ayah itu, cinta kepada suami dan isteri itu dan anak-anak itu adalah kerana Nabi yang mengajar kita mencintai mereka. Maka cinta kita senilai cinta Nabi kepada mereka. Ya, Nabi amat mencintai umatnya, sehingga menangis-nangis memohon pertolongan daripada Allah. Di saat mendengar umatnya dihumban ke neraka, Nabi menangis. Dia tak keluar rumah Nabi. Kenapa? Sayangnya Nabi kepada kita. Ini di antaranya, bila mana kita beriman pada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, salah satu tuntutan keimanan itu ialah mengatakan, meyakini bahawa Allah dan Rasulnya mencintai hamba dan umatnya. Baik, maka satu ayat Al-Quran dalam yang telah kita baca, yang telah kita faham, surah Tin, ya, surah Tin, ayat yang keempat, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Maka yang ni saya tak nak baca lah, kerana manusia adalah dalam bentuk yang paling cantik yang dicipta oleh Allah, yang tidak mampu ditandingi oleh makhluk-makhluk yang lain. Apatah lagi pokok. Tapi pokok cantik juga kan? Tapi tak ada rasa nak duduk dengan pokok kan? Ada orang tengok burung yang cantik, ada rasa nak kahwin dengan burung? Tak ada. Tapi tengok orang lelaki, tengok perempuan, rasa nak kahwin. Kenapa? Kerana mereka terindah dan tercantik nak banding dengan makhluk-makhluk lain. Okeylah ya, hurai macam tu je lah. Baik, maka saya nak sebut di sini, Syekh Yusuf mengatakan dalam satu pengajian di saat kami belajar dengan beliau, tanda Allah mencintai kamu ialah Dia menzahirkan dan menciptakan kamu dalam keadaan yang sempurna, yang cantik, yang indah tadi. Mana bukti Allah cinta dan sayang pada kita? Lihatlah Allah cipta kita. Fi ahsani taqwim. Ahsan, bukan Hasan, ahsan, yang terindah, yang tercantik. Cuma cantik itu berbeza-beza. Ya, betul ya? Ada orang cantik pada apa? Pada hidungnya. Ada orang cantik pada matanya. Ada orang cantik pada kulitnya. Contoh, bila mana di saat kita bertemu dengan Allah, salah satunya Allah sediakan apa di syurga? Hurun ain. Apa makna hurun ain? Tak tahulah, ustaz kita terjemah bidadari. Dan ada juga pelayan-pelayan yang melayani kita, namanya wildan. Wildanun mukhalladun, muda-mudi yang mukhallad, yang kekal umurnya, sentiasa cantik, tidak tua dan sebagainya. Baik, apa makna hur? Hur ini merujuk kepada kulit yang cantik. Apa makna ain? Daripada ainun, uyun, daripada mata yang cantik. Rupa-rupanya bidadari yang Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah kulitnya cantik dan matanya cantik dan indah pada mata, pada pandangan mata. Baik, apa yang saya nak cerita bukan nak cerita bidadari, bukan nak cerita hurun ain. Cantik itu pada mata kadang-kala, pada mulut kadang-kala, pada pipi kadang-kala. Saya minat kat dia kat pipi dia aja, ustaz. Tak tahu. Saya kata, apa masalah pipi dia? Tak tahulah, saya tengok cantik. Okey, kahwin je lah dengan pipi dia. Kan ada orang kahwin kerana kecantikan matanya. Dan ada juga orang kahwin kerana kecantikan akhlaknya pada diri seorang insan itu. Okeylah. Selesai. Maka apa yang kita nak bagi tahu bahawa mana bukti Allah cinta kepada kita? Allah zahirkan, Allah cipta dan Allah hidupkan kita dalam bentuk sebagai seorang insan yang paling cantik pada rupa dan bentuknya, nak banding dengan makhluk yang lain. Sekiranya Dia tidak mencintai kamu, ya kata Syekh, nescaya Dia tidak akan mencipta kamu dan menjamin akan rezeki kamu. Ni kalau orang tanya lagi, ya ke ustaz, Allah cinta pada kita? Kalau sekiranya Allah tak cinta pada kita, Allah tak akan cipta kita. Ya, kadang-kadang di kalangan kita ni menyusahkan aja. Betul? Betul tak? Menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang lain. Betul ya? Tapi kenapa Allah tahu? Allah tahu tak perangai kita? Allah tahu. Sebelum Allah cipta kita, Allah dah tahu dah. Yang ni perangai macam mana? Panas barat. Yang ni tak sabar-sabar. Yang ni hilang terus sabar. Allah tahu tak? Allah tahu. Tapi kenapa Allah cipta juga kita? Sebab Allah sayang pada kita. Alah, macam anak-anak lah. Anak-anak dalam 5 orang ni macam-macam kan? Tapi sayang tak? Semua sayang. Ada seorang tu dia jumpa saya ni, tapi masa tak boleh sembang panjang sangat sebab sampai pukul 11.30. Sikit aja. Ada orang tu dia kata, ustaz, baru saya tahu, rupa-rupanya mak ayah kita ni dia bohong.
Saya kata, bohong apa? Mak ayah kita ni ustaz, dia sayang dua je daripada adik-beradik kita. Saya kata, mana? Yang pertama dia sayang adik bongsu kita. Yang kedua dia sayang antara anak-anak dia yang sakit aja. Yang kalau kita tak jadi bongsu, jadi sulung, jadi angah ni, lepas tu tak sakit, dia mana sayang? Saya pun diam je lah, tak nak komen. No comment. Betul ke puan-puan? Dia kata mak kita ni bukannya sayang sangat kat kita pun. Dia sayang masa sakit aja. Kalau macam tu jadi sakit je lah. Jangan jadi saya. Wallahualam. Tapi Allah Ta'ala dia tahu. Tapi mak ayah ni dia tahu perangai anak-anak yang ni macam ni. Tapi semua dia sayang. Bahkan kalau dia beli baju, semua dia beli baju raya. Bukannya nak marah tu dia tak beli baju raya kan. Sama aja. Dia masak untuk semua. Begitulah Allah Ta'ala mencipta alam semesta. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah mencipta kamu. Khalaqalakum untuk kamu. Ma segala apa yang ardi di atas muka bumi. Jami'a semuanya untuk kamu. Tak kira kamu kufur, kamu syirik. Allah sayang sebenarnya. Tapi kita tak nampak kasih sayang Allah. Kerana apa? Kerana melihat kasih sayang bukan dengan mata zahir. Dengan mata hati. Kerana sayang dan cinta itu di hati. Okey, insyaAllah ya. Ringkaskan. Kemudian dengan mengetahui kecintaan Allah terhadap kita sebagai hamba-Nya. Dan apatah lagi Allah mencintai kalau kita berjalan sebagai seorang hamba, hidup sebagai seorang hamba. Bukankah ia akan melahirkan kesedaran kepada kita untuk membalas akan cintanya serta menzahirkan ketaatan dan kepatuhan kepadanya. Bila di saat kita menghayati dan memahami dan merasai betapa Allah mencintai kita, maka sudah tentu sewajarnya dan sewajibnya kita membalas cinta Allah, juga mencintai Allah. Dari macam mana mencintai Allah? Mentaati Allah dan mematuhi seluruh larangan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukti cinta. Cinta ni adalah patuh. Betul ya? Mana mungkin, tak akan mungkin mendakwa cinta tapi ingkar. I cinta kat you. Tapi you cakap apa-apa, you jangan harap I nak dengar. Betul ya? I memang cinta kat you. Tapi kalau you suruh apa-apa, you jangan suruh. I tak akan buat. Ni apa hal ni? Ni ada masalah ni. Baik, maka di sana hayatilah syair yang pernah diungkapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu. Ta'sil ilah, engkau bermaksiat kepada Tuhan. Wa anta tuzhiru hubbahu, sedangkan cinta kepadanya engkau mengaku. Ya. Kamu mengaku kamu cinta Allah, tapi kamu bermaksiat kepada Allah. Haza mahalun fil qiyasi badi'un. Hadha, ini adalah pada timbangan akal, fil qiyas, pada timbangan akal, badi'un, amat mustahil berlaku. Ya. Seseorang yang mendakwa dia cinta pada seseorang, tiba-tiba dia sentiasa mengingkari orang itu, melakukan sesuatu yang melanggar permintaan, permohonan, harapan orang itu, pada timbangan akal, ini bukan cinta. Mustahil. Ini adalah namanya cinta. Mustahil. Okey ya? Ini bukan namanya cinta. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Maka Imam Syafi'i meneruskan lagi, seandainya atau sekiranya hubbuka, kecintaanmu, sadiqan, cinta yang jujur, cinta yang benar, la ata'tahu, pasti engkau akan mentaatinya. Pasti akan menuruti, mentaati, mematuhi. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kerana apa? Kerana sesungguhnya al-muhib, seorang pencinta ataupun si pencinta, liman yuhibbu, terhadap orang yang dicintainya, muti'u, sudah tentu akan mentaati, mematuhi dan menuruti. Ya. Baik. Maka diteruskan lagi, fi kulli yaumin yabtadika bi ni'matin, pada setiap hari dia iaitu Allah yabtadika bi ni'matin, melimpahkan nikmat kepadamu. Tolonglah faham, tolonglah ingat, setiap waktu yang kita lalui dalam kehidupan kita sentiasa dilimpahi dengan nikmat dari Allah. Itulah bukti cinta Allah. Walaupun dalam keadaan kita setiap saat kadang-kadang kita melupai Allah. Salah satunya, contohnya ialah cinta tak akan mungkin lupa. Bahkan cinta sentiasa bukan setakat ingat tapi merindui. Betul ya? Ini kata cinta Allah tapi sentiasa lupa Allah. Bila lupa Allah? Dalam solat lupa Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Contoh kita duduk dengan kekasih kita, kita lupa. Kita lupa dia ada di sebelah kita. Ni kekasih ke apa? Bila you duduk kat sini? I duduk kat sini dah 30 minit. Ya ke? I baru satu baru ni kekasih ke apa?
Subhanallah. Diulang lagi sekali, fi kulli yaumin, pada setiap hari. Ia bertadika bi ni'matin, dia iaitu Allah melimpahkan nikmat kepadamu, minhu wa anta li syukri zaka mudhi'u, maka kurniaannya sedangkan engkau lupa bersyukur akan yang demikian itu. Lupa syukur, lupa berterima kasih. Itulah di antara sedikit syair cinta dalam muqaddimah yang Syekh bawa di sini. Maka saya nak sebut sedikit. Maka Syekh Yusuf, ya, yang terkenal dengan didikan berteraskan mahabbah kepada Allah dan Rasul. Syekh saya ni setiap kali dia berbicara, dia tak tajuk apa sekalipun dia akan sentuh mahabbah. Kan itulah nilai perjalanan kehidupan kita untuk bertemu Allah. Ya, jangan bawa amalan, banyak Allah akan hisap. Amalan mesti dibuat, tapi kalau kita, ya Allah saya nak jumpa kamu ya Allah, dengan amalan saya, Allah hisap satu-satu amalan kita, tak tahulah makbul ke tak makbul. Kalau bawa ilmu lagi bahaya. Allah akan tanya satu-satu, adakah ilmu itu diamal? Tapi bawa apa? Bawa cinta kepada Allah. Moga-moga Allah mencintai kita. Bawa cinta kepada Rasulullah, moga Allah mencintai dan mengasihi kita. Maka di sini dikumpulkan dan disusun 40 hadis daripada ucapan insan yang paling mulia dan suci cintanya, tulus cintanya, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan perkara kepada kita, perkara-perkara yang berkaitan dengan cinta agar kita mengambil perhatian. Dalam risalah ini, ya, guru kami mendatangkan riwayat-riwayat yang menyentuh 3 perkara. Yang pertama, kecintaan Allah. Ya, Allah cinta kalau kita buat benda ni, Allah cinta kalau kita buat benda ni, Allah sayang kalau kita buat, Allah suka kita buat ini, kecintaan Allah. Yang kedua, perkara yang menjadi wasilah seseorang memperoleh cinta Allah. Macam mana saya nak dapat cinta Allah? Diberitahu wasilah-wasilah, cara-cara perantaranya. Ya, supaya kita dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kelebihan apabila seseorang dicintai Allah. Ini keseluruhan bicara kita daripada hadis-hadis yang akan kita baca nanti insya-Allah. Ada soalan? Ya, silakan doktor. Apa lagi sekali? Allah cinta kita, ya. 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 Okey, baik. Terima kasih doktor, ya. Kita berbicara tentang Allah mencintai kita, tetapi Allah cipta kita tidak sama. Ada yang sempurna, tak sempurna. Adakah cinta Allah juga tidak sempurna? Maka jawapannya tidak, kerana Allah itu Tuhan yang maha sempurna. Tidak ada sedikit kekurangan pada Allah, sama ada pada dirinya, pada perbuatannya, dan pada zatnya, dan pada sifatnya, termasuklah mencintai. Cuma cinta memerlukan ujian. Ya. Maka Allah mencintai kita dengan ujian. Maka Allah cipta kita dalam keadaan yang pelbagai, berbeza-beza. Untuk melihat diri kita menerima. Ya. Kerana apa? Kerana seseorang yang mencintai, ya, kita melihat daripada Allah kepada kita, maka daripada Allah kepada kita sudah tentu sempurna. Masalah sekarang kita melihat kita kepada Allah. Maka kita bertanya balik, kenapa cinta Allah seumpama ini? Maka memberi jawapan kepada kita bahawa Allah nak memberitahu kepada kita bahawa kalau sesuatu dari kita kepada Allah maka tidak sempurna, kalau daripada Allah kepada kita ada sempurna. Maka bagaimana Allah menyempurnakan diri kita? Dengan menguji kita. Maka dicipta kita dalam bentuk yang berbeza-beza. Ada yang sedikit tak sempurna pada pandangannya, mungkin dia buta. Pada telinganya mungkin dia pekak. Pada kakinya mungkin dia cacat. Maka itu ujian Allah untuk menyempurnakan kita. Kerana kesempurnaan itu adalah pada cinta, bukan pada zahir. Yang kita duk bahas sekarang ni pada zahir. Kenapa dia cacat? Allah kata, Allah mencintai, cinta itu adalah rasa. Bukan bentuk. Okey, ya? Sebab tu ada seseorang dia mencintai seseorang yang lain bukan pada rupa, tapi pada itu. Saya pernah dulu, ustaz saya masa saya tu tingkatan 2 rasanya di Ma'had Muhammad di Lilbani. Ada seorang ustazah, dia cacat sikitlah. Tak sempurna, kata cacat tak cacat sangat. Dia tak sempurna. Kecil, rendah, kemudian bahu dia tinggi sebelah macam ni. Tinggi sebelah macam ni. Dia guru pelatih. Dan datang dalam masa yang sama, guru pelatih juga ustaz, handsome. Dia nak tahu handsome ni, kita orang lelaki tengok dia handsome, tu handsome lah tu.
Kalau orang perempuan tengok handsome, kita tak handsome sangat pun. Sebab, ya betul ya? Macam orang perempuan lah, dia tengok orang perempuan, ya Allah cantiknya dia. Tu memang betul cantik lah. Kalau kita orang lelaki, semua cantik. Betul kan? Lain aja. Yelah orang lelaki tengok orang perempuan, semua cantik, semua dia nak kahwin. Betul. Baik, setakat tu dulu insyaAllah ya. Ada seorang ustaz, subhanallah, handsome. Dengan badan tingginya, putihnya, muka bujur, hidung mancungnya. Handsome. Astagfirullahaladzim. Lepas tu, kita masa ustazah tu masuk, ustaz tu pun mengajar kita juga. Ustazah tu masuk, ustazah daripada mana ta'aruf? Ustazah dah kahwin? Ya, budak-budak tanya je kita soalan. Dia kata dah. Hebat ustazah dah kahwin. Siapa itu? Dia kata suami saya ada kat sini juga. Ya handsome tu. Subhanallah. Ya handsome. Nanti awak semua akan kenal lah. Ya, sebab dia mengajar kelas awak juga. Tapi suami saya gini. Masuklah ustaz tu. Tapi hari besok lah masuk ustaz tu, kita tanya ustaz dah kahwin. Siapa isteri? Kan semalam dia dah masuk kelas awak tu. Subhanallah. Kita pun budak, kita tanya, ustaz nak ustazah? Kita cakap tu kan. Dia kata, saya bukan mencintai jasadnya, saya mencintai jiwa dan hatinya. Dan kalau saya tak ambil dia, siapa lagi nak ambil dia? Maka cinta bukan sekadar pada rupa. Cinta bukan rupa. Okey? Bahkan kita bicara cinta itu di hati-hati, itu perasaan bukan rupa. Maka Allah mencintai kita bukan pada rupa, bukan pada bentuk kita. Maka Allah cipta kita bermacam-macam, ada yang sempurna, yang kurang sempurna, tapi Allah mencintai roh kita. Karena yang bertemu dengan Allah bukan jasad, bertemu dengan Allah roh, jiwa dalam kita. Okay? Wallahu a'lam, itu sedikit doktor ya. Allah. Baik, insya-Allah setakat itu dahulu untuk di sini. Saya nak terus kepada hadis yang pertama untuk hari ini. Hadis yang pertama. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. An Abi Hurairah, ya, daripada Sayyidina Abi Hurairah. Anna Rasulullah, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya, selawat yang sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga dan kepada sahabat. Itu selawat paling sempurna. Bukan paling panjang. Paling fadilat tak? Yang fadilat ada fadilatnya, yang panjang ada yang panjangnya, ada yang pendeknya, yang sempurna. Menyebut sama ahli keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Tengok Rasulullah pada kecintaannya, ya, pada ahli keluarganya dan para sahabatnya dan pada umatnya. Bahkan ada ulama menterjemah Ali Sayyidina Muhammad. Bukan sekadar ahli keluarga. Ali di situ umat Nabi Muhammad. Ya, kerana perkataan Ali dalam Al-Quran juga diguna untuk ahli keluarga, ahli Imran, ahli keluarga Imran, juga ahli Fir'aun. Apa makna ahli Fir'aun? Tentera Fir'aun. Ya. Maka di situ jangan terjemah ahli Fir'aun, di situ ahli keluarga Fir'aun. Sebab yang mengejar Nabi Musa ialah Fir'aun dan tentera-tenteranya. Maka betapa Nabi nak kita juga sebut ahli di situ, ada termasuk kita. Begitu sekali. Allah macam Isra wal Mi'raj kan. Betapa bukti cinta Nabi terhadap umatnya. Di saat Allah memberi salam, Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Tapi Nabi kata apa? Assalamu alayna wa ala ibadillah. Nabi tak lupa kita kepada kami dan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Siapa hamba Allah? Umatnya adalah hamba-hamba Allah. Itu yang disebutnya. Baik, qala, telah bersabda Rasulullah SAW, Inna Allaha, sesungguhnya Allah. Kalau baca anna ataupun inna, bahasa Arabnya, dia perkataan selepasnya huruf akhir baca baris atas. Contoh tadi, anna rasula. Kalau baca inna pun, inna Allaha. Jangan baca inna Allahu. Kalau kita baca inna Allahu, orang Arab duduk, orang Arab tahu kita tak belajar nahu. Okey lah kan? Ya ke okey? Guru saya dulu kata baca je lah. Dulu masuk dalam kelas, okey baca. Barulah dia baca yang betul. Kita baca, kadang-kadang takut. Ya, baca je lah, janji tak sakit perut. Tapi bahasa Arab ni, kalau salah baris, salah makna. Salah baris, salah makna. Baik, inna Allah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya ulang banyak kali di situ? Kerana Nabi menggunakan perkataan inna, sungguh-sungguh. Sebenarnya apa yang Nabi bicara, yang Nabi sabda, sungguh, mana ada yang biasa-biasa. Mesti Nabi cakap benda sungguh. Tak benda main-main.
Tapi diletakkan perkataan inna itu untuk menegaskannya lagi. Sungguh-sungguh. Allah. Siapa? Allah. Yuhibbu. Yuhibbu ni fi'il mudhari'. Apa makna fi'il mudhari'? Kata kerja yang sekarang dan akan datang. Allah sekarang ini mencintai. Dan masa akan datang nanti pun Allah akan mencintai. Siapa? Samhal bai'. Iaitu orang yang memberikan kemudahan ketika menjual. Mudah ketika menjual. Ya. Berapa ni? 20. 15 boleh? Boleh? Ya, kau mudah macam tu. Tengoklah menjual ni nak kena ada untung kan. Macam Arab. Arab kadang-kadang itu juga. Kita pun pelik juga. Tapi ada cara dia. Bekam. Pakcik berapa ni? Berapa? Jam. Kadang-kadang jam. Masa di Mesir dulu. 50. 50 Junai. Boleh takhfid? Boleh kurangkan sikit? Tak boleh. Kita pun pergi pegang janggut dia, tarik sikit. Kalau perut dia buncit, gosok. Boleh lah. Tak apa. Ambil Ishirin. Daripada 50, Ishirin. 20. Okey, ambil 20. Tapi dengan Arab kena itu. Dia ni. Kita kata, akhir kalam. Kita ni nak lagi. Dia dah daripada 50 sampai 20. Kita kata akhir kalam. Tarik lagi janggut dia sikit-sikit. Dia tu 15. Ya Allah. Ambil lah. Tapi kalau kita tawar lagi. Asyarah boleh. 10 ringgit je. Dia pun tengok. Sanah gai tahun depan. Anda datang tahun depan. Boleh lah. Tu maknanya 15 dia bagi tu okey dah tu. Kadang-kadang dia mudah, dia memudahkan. Tapi kita pula yang menyusah-nyusahkan dia sampai tawar 10. Akhir sekali, maknanya dia untung RM5 lah tu. 10. Tahun depan kau datang. Anak gai. Kita pula punya. Dia dah memudahkan kita. Jadi Allah Allah cintai. Allah guna perkataan yuhib. Daripada mahabbah. Allah mencintai orang yang memudahkan ketika berjual beli. Samhal syira'. Dan Allah juga mencintai orang yang memberi kemudahan tak kala membeli. Ya. Beli baju raya ni kan. Mudah-mudahkan membeli. Nak contoh ke? Tak payah dah ya. Ni kenapa ni macam ni? Ni harga ni tinggi sangat lah. Saya tak pernah jumpa penjual yang jual macam ni. Ni cekik. Apa tu kata kat orang macam tu? Dah nak beli, dia nak jual, beli je lah. Dah tak nak beli, pergi beli kedai lain. Ni kata cekik darah lah, duk tuduh orang. Ni orang ni menyusah-nyusahkan orang. Dah menyusahkan orang, mengata orang, mengkeji orang. Ni. Lepas tu, macam-macam lah dia menyusahkan. Nak hurai lagi, tak payahlah je. Menyusahkan orang. Memeningkan orang. Allah. Ada satu lagi. Samhal qada. Ada 3 golongan. Allah mencintai orang yang memberi kemudahan dalam memutuskan sesuatu perkara. Ialah kadang-kadang kita sebagai suami, isteri minta pandangan kita dalam memutuskan sesuatu. Kita tengok dengan pandangan hati kita. Okeylah. Abang, saya nak tukar lansir dah tahun ni. Macam mana ke? Tapi saya ikut abang je lah. Abang okey lah. You okey lah. Macam mana? Tak apalah, lagipun dah 2 tahun ni rasa-rasa nak raya kat rumah ni. Nak tukar juga ke? Tukar je lah. Tapi ikut kemampuan lah. Tapi kadang-kadang dia mampu tapi dia susah-susah. Tak payah lagi lah. Okey lah yang tu. You ni apa hal ni? Nak tukar ni. Padahal dia nak tukar lasin je. Kita kata nak tukar ni. Ini menyusahkan. Itu salah satunya lah. Contoh suami kan. Ke isteri yang buat keputusan. Ini lagi lah. I serah kat you keputusan tu. Sudah. Maka mudah-mudahkanlah. Ya, Allah cinta pada kita. Kita akan jadi kekasih Allah. Macam kadang-kadang anak kita bawa pasangan. Tapi kita kena istikharah. Tak apa, ayah istikharah, papa istikharah, mama istikharah. Cuma adalah nampak sikit-sikit. Alah, mudah-mudahkanlah. Ya. Sebab apa? Sebab kalau tu jodoh dia, kita larang pun, dia pasti akan kahwin. Kemudian kita pula, dululah mama dah tak bagi dah. You nak sangat, you tanggung je lah. Jangan menyusah-nyusahkan dia. Kerana itu jodoh dia. Bantulah dia.
Itu keputusan. Kadang-kadang keputusan, yalah saya ikut keputusan mama. Ya kalau mama bagi. Tapi kita tengok dia sedih kan. Betul? Cinta antara dua darjat ke apa? Dekat tu dulu insya-Allah. Boleh? 3 golongan. Kalau kita melakukan ini, Allah cinta pada kita. Pertama, yang memudahkan urusan menjual. Yang kedua, memudahkan urusan membeli. Yang ketiga, memudahkan urusan dalam bab berkaitan dengan memberi keputusan. Terutamanya kadang-kadang kita yang membuat keputusan. Tapi kita kena tahu keputusan itu mesti mengikut keputusan Allah dan Rasul. Kalau dia meminta kepada kita membuat keputusan terhadap perkara yang melanggar Allah dan Rasul, yang tu kita tetap tak akan bagi mudah. Bahkan kita akan menahannya. Boleh ya? Baik, sedikit keterangan di sini. Dia bawa keterangan dalam bentuk yang ringkas. Hadis ini menjelaskan keutamaan bagi orang yang memiliki sifat bermurah hati. Biasanya orang yang bermurah hati yang akan memudahkan jual dan belinya. Dan berlapang dada dalam berurusan kepada sesama manusia, terutamanya tak kala berjual beli, mahupun tak kala menjadi pemimpin. Ya, dia ada dua orang yang kita dalam bab jual beli, kita orang awam lah. Dalam bab meletakkan keputusan, membuat keputusan, itu pemimpin. Dan saya sebut suami tadi adalah pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Isteri juga pemimpin. Sebenarnya kita ni ialah pemimpin, kan ada tahap dia. Ada pemimpin peringkat negeri, pemimpin peringkat negara, pemimpin peringkat kampung. Tapi pemimpin, dia pemimpin. Maka samalah kita adalah pemimpin. Suami pemimpin. Isteri pemimpin. Kan Nabi sebut, kullukum ra'in, kamu semuanya adalah pemimpin. Wal imamu ra'in, pemimpin itu memang dia adalah pemerintah dan pemimpin. Wal rajulu, seorang suami, adalah ra'in. Apa lagi? Wal mar'atu, seorang perempuan, isteri, dia juga pemimpin. Ya, kadang-kadang bila saat kita menjadi pemimpin, keputusan di tangan kita, jangan terlalu menyusahkan. Dan berserah kepada Allah dengan keputusan kita. Ya Allah, aku buat keputusan untuk anak aku ni, ya Allah. Untuk suami aku ni, ya Allah. Dia paling susahnya di saat suami minta bukan-bukan lah kan. Payah nak buat. Itu pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah. Ya, bukan salah ibu mengandung, salah diri membawa nasib. Maka pandai-pandai lah. Baik, sifat bermurah hati sebenarnya menzahirkan bahawa pemiliknya tidak memiliki keterikatan hati terhadap harta. Salah satunya orang yang mudah dalam jual beli dalam itu, maka tak terikat dia dengan harta itu. Itulah sifat yang ada pada kekasih kita, iaitu junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa bermurah hati dan berlapang dada, terlebih lagi dalam urusan yang melibatkan umatnya yang tercinta. Ya, Nabi tidak mudah. Okay. Allah, kan Nabi bawa duit tu nak pergi membeli tu. Ada seorang hamba menangis tengah jalan tu kan. Nabi nak pergi membeli, ni jual beli. Ya. Tengok hamba tu, duit dia hilang kan. Maka Nabi bagi duit tu. Duit hamba tu hilang. Kena cerita juga ni. Dah banyak kali dah. Okeylah. Maknanya Nabi tak berkira sangat. Ya, dalam kehidupan Nabi, berarti maksudnya sebenarnya, apakah hikmah tersirat di sebalik ni? Hati dan jiwa kita dengan Allah. Ya. Sebab tu kita kata, duit ni letak kat mana? Kalau nak letak kat rumah pun boleh, nak letak kat bank pun boleh. Jangan letak kat hati. Suami pun jangan letak kat hati. Letak kat masjid. Abang pergi masjid lah. Abang dah tak ada dalam hati saya. Saya nak letak abang kat masjid. Letak kat masjid, jangan letak kat hati ni untuk Allah. Kan dah banyak kali kita baca dulu. Dan kita juga jangan bagi hati kita pada isteri. Ya. Berapa ramai seorang suami memberi hatinya kepada si isterinya, akhirnya kecewa. Begitu juga kadang-kadang berapa ramai si isteri memberi hati kepada suaminya, akhirnya kecewa. Ya, hatinya hanya untuk Allah. Maka orang yang hati dengan Allah, dia akan berurusan dengan mudah. Ya. Kalau seandainya kita buat satu keputusan terhadap anak kita, terhadap isteri kita, terhadap suami kita, terhadap kawan kita, sampai ini kita serah kepada Allah. Kerana Allah yang akan menentukan perjalanan kehidupan dia. Kita hanya memudahkan dia sahaja. Okeylah, insya-Allah selesai hadis yang pertama. Ada soalan? Okey, silakan puan. Baik. Cinta ni sebagaimana kita sedia maklumkan, dia perlu kepada ujian. Cuma di saat Allah menguji kita,
Tidak akan pernah berkurang cinta Allah kepada kita. Kerana kita sedia maklum bahawa sifat cinta Allah itu sempurna. Apa makna sempurna? Tidak pernah berkurang. Cinta yang sempurna, cinta yang tak berkurang. Maka kadang-kadang Allah tegur kita, itulah kerana cinta. Macam kita pukul anak kita kan, kerana sayang kan. Samalah Allah bebankan kita dengan sedikit musibah. Covid ini dah setahun dah. Baru-baru ni, awal-awal baru ni nampak gaya boleh balik kampung ni, tak boleh pula dah ni. Jadi Allah ni apa ni? Allah ni kata sayang kat kita. Datangkan Covid lagi. Maka Allah sayang kita lah. Allah tak nak kita balik. Kerana Allah sayangkan mak kita kat kampung. Kok kita balik, kita bawa menyusahkan mak kita. Maka ada satu perkataan, Wan ya, perkataan marah sayang, iaitu aitabun. Ada perkataan ghadabun. Ada perkataan sukhtun. Dalam bahasa Arab, perkataan marah ni ada beberapa perkataan. Dan untuk orang mukmin, Allah tidak ghadab, tidak murka. Kerana murka akan pasti ke neraka. Tapi untuk orang mukmin, orang yang ingin kembali kepada Allah macam kita, untuk sentiasa bertaubat, memohon ampun, memperbaiki diri, orang mukmin, maka Allah itab. Apa makna itab? Marah sayang. Macam isteri, suami marah kat isteri lah kan. Marah sayang. Kan Piramli cakap apa? Siapa tak sayang isteri, oi. Apa Piramli cakap? Marah sayang. Sama juga kita marah pada anak kita, sampai kita pukul. Kadang-kadang kita rotan. Merah tangan dia. Ya? Kadang-kadang kita cubit, lebam paha dia. Nanti dia akan cakap, mama dah tak sayang saya ya. Tak, itulah bukti sayang mama pada you. Sampai biru paha saya mama. Ya. Itu nasib baik satu. Mama nak tambah lagi cinta mama. Dua, biar biru dua tempat. Maka selepas itu dia faham erti hidup. Betul. Itulah hikmah cinta. Kerana cinta tidak akan menyusahkan. Walaupun pada zahirnya nampak menyusahkan, tapi cinta adalah membahagiakan, menyelamatkan. Okey, insya-Allah. Boleh ya? Seronok juga tajuk ni. Jarang bincang pasal cinta ni. Ya, tambah-tambah mengaji dalam kuliah macam ni, tajuk cinta. Subhanallah. Ya, biasanya cinta ni dalam drama aja. Ya. Dipanggil apa? Drama apa lagi? Sekarang nama macam-macam filem-filem ni, filem pendek ni. Sebenarnya yang dalam drama tu bukan cinta. Itu nafsu. Ya, kerana cinta itu dari Allah dan kepada yang selayaknya. Kita tak akan mampu mencintai kerana kita tak ada apa-apa. Kita manusia ni tak ada apa-apa. Kerana apa? Kerana kita hamba. Hamba tidak memiliki apa-apa, termasuk cinta. Dan bagaimana kita nak mencintai orang lain? Memohon cinta dari Allah yang mencintai kita. Maka dengan cinta Allah itu kita mencintai orang. Itulah cinta yang sebenar, cinta kerana Allah. Dan yang selayaknya. Mana cinta itu satu benda yang mahal, yang bernilai, yang tak boleh beri-beri kepada sesiapa pun. Ni tiba-tiba you berlakon saja, you ucap I love you. Siapa yang you ucap itu? Isteri you? Anak you? Bukan mahram you cakap you cinta kat dia. Ini you tak faham apa makna itu cinta. Sebab tu lagu-lagu cinta yang tuan-tuan dengar, ada dengar tak? Saya dulu dengar juga lagu-lagu cinta, Suci Dalam Debu apa semua. Iklim. Tak tahu? Ustaz pun dengar juga. Yalah, kita pun orang juga. Kita pun, walaupun kita ustaz, kita pun mahu mencintai dan dicintai juga. Subhanallah. Boleh ya? Tapi kita dengar lagu-lagu cinta itu, bukan lagu cinta itu kecewa. Betul ya? Cuba dengar lagi sekali lagu-lagu tu. Lagu cinta. Ini bukan lagu cinta ini. Ini lagu kecewa. Okey ya? Maka memahami cinta dengan makna yang sebenar. Maka kita tidak akan mampu mencintai kecuali dengan cinta Allah kepada kita. Kerana kita tidak memiliki cinta kecuali yang diberi oleh Allah. Okeylah, selesai. Itu baru satu tajuk. Seronok juga bincang begini. Supaya kita ajar anak perempuan kita apa makna cinta. Dan mengajar apa makna kepada anak lelaki kita, apa itu cinta. Cinta bukan bawa orang perempuan pergi sana, pergi sini, pergi sana. Itu bukan cinta, itu nafsu. Mana buktinya? Buktinya berapa ramai selepas itu dia tengok minggu ni orang lain, minggu depan orang lain pula.
Kan? Ada seorang tu kawan, bukan kawan juga, ada kenalan. Dia kata, Ustaz tahu saya masa muda-muda dulu, saya ada 16 makwa. Wah. Ha, 16 makwa. Isteri seorang. Tak apa, biarkanlah. Al-hadis as-sani, kita terus hadis yang kedua insya-Allah ya. Hukum. Okey, silakan. Aha. Yang tu yang dia biasanya istidraj ni ialah orang kafir ataupun orang yang musyrik ataupun orang yang memang melampaui batas dalam kehidupannya. Melampaui batas. Orang panggil kaki maksiat. Kita kata kita sayang pada Allah, tu sahaja tentulah. Allah ni kalau kita sayang pada dia, pasti dia sayang pada kita. Kerana sememangnya dia sudah menyayangi kita sebelum kita menyayangi dia. Betul ya? Mana dulu sayang Allah, cinta Allah kepada kita atau kita kepada Allah? Allah dulu. Allah mencintai kita sejak azali lagi. Kerana sifat cintanya sedia ada dengannya. Kita baru mencintai Allah. Mencintai Allah itu dengan cinta Allah yang memberi kepada kita untuk kita mencintai dia. Dengan izin dia untuk kita mencintai dia. Dan bila mana kita mengatakan kita cinta Allah, Allah mencintai kita. Sudah tentulah Allah, bila mana dia mencintai kita, dia menjaga kita dalam ketaatan kita kepada dia. Kerana ketaatan kita kepada dia bukan daripada kita, daripada dia. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong faham sungguh-sungguh dan tolong merasai dan menghayati saya dan kita semua. Segala apa yang kita sedang lalui sekarang ini adalah dari Allah. Kita mentaati Allah, dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, dengan taufik dari Allah. Tetapi Allah bagi kita pilihan. Maka ramai juga yang memilih untuk tidak mentaati Allah. Maka itu bukan dari Allah, tapi dari diri dia. Dan dia telah terpedaya dengan cinta Allah kepadanya. Sehingga dia boleh melontarkan satu kata-kata, walaupun saya tak sembahyang, saya tak puasa, saya berdedah aurat, saya begitu dan begini, Allah sayang pada saya. Mana buktinya? Saya tetap masyhur, saya tetap kaya, saya tetap sihat. Orang ini adalah orang yang sudah tidak ada adab dengan Allah. Apatah lagi cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak mencintai orang seumpama ini. Nah, lepas tu kita nak baca yang pertama ni ialah orang-orang yang Allah cintai. Okey, baik, insya-Allah ya. Seterusnya kita masuk pada al-haditsus tsani, hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daripada Sayyidah Aisyah. Kalau kita belajar dulu bahasa Arab, an huruf jar. Sepatutnya kita an Aisyati. Sebab huruf jar berada di satu perkataan, di awal perkataan, huruf akhirnya baca balik bawah. Contoh, minal masjidil haram ilal masjidi. Okay, ini bahasa Arab sikit lah ya. Tapi kenapa baca Aisyata? Kerana perkataan Aisyah ini, dia termasuk satu perkataan yang mamnu' min as-sarf. Dia tak boleh dia tak boleh dikalahkan oleh perkataan lain. Sehingga menyebabkan hurufnya dibariskan di bawah. Nama tu. Tak apalah, radhiyallahu anha, Allah telah meredainya. Zaujin Nabi, siapakah beliau? Isteri kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasul ya. Kalau di sini salah ni, akan datang dari segi tulisan. Sebab tulisan di sini ar-Rasulullah. Kalau anna Rasul tak perlu lagi sebut Allah. Kalau anna Rasulullah tidak ada alif dengan lam. Mungkin typo lah. Sallallahu alaihi wasallam qala ya Aisyatu. Wahai Aisyah. Ni kadang-kadang kita sebagai seorang suami, kita jarang panggil isteri kita kan dengan wahai. Pernah tak? Cuba balik nanti. Wahai isteriku, nak masak apa hari ni? Wahai isteriku, kita nak makan kat mana hari ni? Wahai isteriku, adakah engkau sedang kepenatan? Wahai. Kalau isteri kita nama apa? Wahai, sebut nama. Cubalah sekali tuan-tuan ikut sunnah Nabi. Tak apalah isteri nak cakap apa, abang ni ada apa ni yang tersirat ni. Isteri yang tersurat dah tahu, yang tersirat ni apa ni. Jarang sebut wahai-wahai ni. Bukan nak beramal dengan sunnah Nabi dalam memanggil isterinya yang tercinta. Allah, Nabi kata apa? Ya Aisyah tu, wahai Aisyah. Aisyah. Kalau ejaan bahasa Malaysia, tolong tulis betul-betul lah. Bukan Aisyah. Aisyah. Pandai-pandailah ejaan dia.
Baik, innallaha, sesungguhnya Allah rafiqun, maha lemah lembut. Allah ni maha lemah lembut. Yuhibbur rifqa, dan Allah mencintai sikap yang berlemah lembut. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi. Dia iaitu Allah akan memberikan ke atas kelembutan apa yang tidak diberikan ke atas kekerasan. Ya, Allah akan beri sesuatu, iaitu apa yang Allah akan beri? Cintalah. Allah akan memberi cintanya, Allah akan memberi kasihnya, Allah akan memberi sayangnya, ia kepada kelembutan dan orang yang bersifat dengan sifat lemah lembut. Ya. Wala yu'ti 'ala ma siwahu, dan Allah tidak akan memberi kepada sifat selain daripada lemah dan lembut. Ya, Allah tidak akan memberi cinta, terutamanya pada sifat yang kekerasan. Inilah ya. Lemah lembut pada bicaranya, lemah lembut pada tingkah dan lakunya, lemah lembut pada keputusan dan segala tindak tanduknya. Lemah lembut. Dan biasanya lemah lembut ni pada orang perempuan. Betul ya? Orang perempuan lemah lembut. Sebenarnya kita orang lelaki pun kena lemah lembut. Itu betul kan ya? Lemah lembut. Bukan sotong, jangan salah faham. Sotong tu menggeliat ke apa? Lemah. Ada waktunya kita tunjuklah lemah pada isteri kita. Kerana sememangnya kita juga lemah. Betul ya? Awak tak tahu saya ni siapa? Saya pernah ada orang tu, isteri suami bertekak. Akhir sekali suami kata, awak tak tahu siapa ni? Awak tahu siapa ni? Saya ni siapa? Isteri dia pun diam. Tak apalah, saya tanya awak. Awak isteri ke? Awak suami ke? Saya isteri. Wah, akhir sekali. Sebenarnya memang salah dia pun. Salah dia. Kalau salah lah. Okey, I salah. Tapi kita pula bila mana suami mengaku salah, jangan kita berkeras pula. Dia dah mengaku salah dah. Memang you ni selalu salah. Pula dah. Pula dah. Mana ada selalu salah? Ada waktunya salah, ada waktunya betul. Begitulah, lemah lembut. Allah, sebab tu dari saat marah, Nabi suruh duduk. Kalau duduk marah lagi, ambil wuduk. Kan? Ambil wuduk. Kalau marah lagi, solat. Dalam solat nak marah kat siapa? Kat Allah. Tak boleh. Ya. Dan tak layak pun nak marah pada Allah. Maka selepas itu barulah bincang balik. Jangan pada saat marah. Kerana apa? Kerana kita nak menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sedikit keterangan di sini. Dia dalam buku ni ringkas-ringkas saja. Sebab tu saya tak nak hurai panjang sangat. Baik, kelembutan merupakan suatu sifat yang mulia dan penuh kebaikan. Ia melambangkan kepada ketenangan hati dan akhlak yang tinggi bagi orang yang beriman. Maknanya di saat orang tu berlemah lembut, rupa-rupanya jiwa dia tenang. Di saat orang itu sedang menunjukkan kekerasannya, kebengisannya, rupanya jiwa dia tak tenang. Dan dia akan kalah dengan dirinya sendiri suatu hari nanti. Dan bahkan mungkin dia akan kecewa, bahkan dia akan memalukan diri dia. Itu ya. Allah. Saya banyak berdoa pada Allah. Moga-moga Allah makbulkan doa. Sebab kadang-kadang, tak tahulah, kadang-kadang jiwa kita ni, dia tak apa ya, dia tak ada batas. Kadang-kadang dia nak marah, dia pergi terus gitu. Jadi ya Allah, tolonglah, halang aku ya Allah. Minta dengan Allah, tolong jaga batas-batas aku ya Allah. Dulu saya tak ceramah macam ni. Dapat ni saya ceramah bang. Amin, habis. Wallahu a'lam. Betul. Dulu semua orang panggil apa? Rembat habis. Semua rembat. Tak boleh. Bukan itu cara Nabi, bukan itu cara ulama. Ya. Kadang-kadang kita bercakap sesuatu yang kita tak cukup pengetahuan sebenarnya. Hakikatnya berbeza daripada apa yang kita faham. Maka berlemah lembutlah. Memberi makna kita tenang. Kita bercakap dalam situasi, dalam keadaan kita tenang. Bukan setakat kita tenang, dikatakan di sebalik itu, jiwa kita jiwa yang berakhlak. Hati kita hati yang berakhlak. Akhlak ni jangan salah faham ya. Akhlak ni bukan masa dia tunjuk lembut tu. Tak. Akhlak tu di hati. Adapun bercakap lembut itu hasil daripada akhlaknya. Hatinya yang berakhlak. Tingkah laku yang lembut itu adalah hatinya.
Bukan. Sebab tu ada orang kata, saya ni nampak je ustaz mulut laser, hati baik. Nah, sudah. Ya ke mulut laser tapi hati dia baik? Tak. Hati yang baik akan mengeluarkan patah-patah perkataan yang lemah lembut, menghiburkan, mengembirakan, apa lagi? Mendamaikan. Betul ya? Dia tak ada lah. Tambah-tambah kita dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak. Jangan pernah kita mengatakan sesuatu pada anak-anak dalam bentuk kita keras. Tak ada maknanya pun. Seandainya kita dapatlah apa yang kita nak. Ya. Saya tak mengaku, ni awak ni keluar daripada rumah, mama dah tak mengaku anak ni bukan anak mama ni, macam ni. Perangai buruk, habis kita bagi. Akhir sekali kalau dia masuk neraka, siapa yang sedih? Mak dia lah sedih. Tapi kita yang nak macam tu. Maka itu adalah menggambarkan bahawa jiwa yang tidak tenang. Okeylah. Sebaliknya sifat kasar dalam bahasa Arab al-unfu. Al-unf. Bukan al-afaf. Yang itu kesopanan. Al-unf. Merupakan sifat yang dibenci oleh Allah. Dan baginda Nabi SAW. Dan sepatutnya dijauhi oleh orang yang beriman. Di dalam riwayat yang lain menyebut man yuhramil rifqa yuhramil khair. Asal mana yuhram, tapi nak sambung yuhrami. Man sesiapa sahaja yuhramil rifqa, yang diharamkan sifat berlemah lembut, maka diharamkan juga ke atasnya kebaikan. Apa mana ditegah, tidak ada pada dirinya sifat berlemah lembut, maka akan ditegah juga kebaikan pada dirinya. Kadang-kadang kena minta, tuan-tuan dan puan-puan. Susah kita nak jadi lemah lembut ni. Sebab kadang-kadang kalau kita diuji dengan benda yang biasa, mungkin boleh bertahan. Kalau diuji dengan benda yang berat, kita tak mampu nak bertahan. Sebab tu segala-galanya minta dengan Allah. Ya Allah, tolonglah jadikan hati aku ni, ya Allah, hati dan tingkah laku yang berlemah lembut dengan isteri aku, ya Allah, dengan anak-anak aku, ya Allah, dengan sahabat-sahabat aku, ya Allah. Begitulah sebaliknya. Biarlah aku berlembut dengan suamiku, ya Allah. Ya. Berlembut. Berlembut ni tidak semestinya menghina siapa, menghina diri kita, tidak. Kita pun tahu kita suami, kita ada hak sebagai seorang suami, isteri ada hak sebagai seorang isteri. Wibawa suami, ada seorang wibawa dia, jangan sampai berlemah lembut sampai menjatuhkan wibawa sebagai seorang suami, dipanggil jayus. Itu bukan berlemah lembut, kan? Abang, boleh tak saya nak keluar ke bazar Ramadan pakai baju t-shirt? Lagipun yalah, Ramadan ni kan panas kan, air tak boleh, baju t-shirt rasa selesa sikit kan. Okeylah, oleh kerana air belajar, air berlemah lembut, you pergi je lah. Itu bukan berlemah lembut, itu dayus. Okey ya? Okeylah. Alhamdulillah, saya suka mengajar di sini. Tuan-tuan dan puan-puan cepat faham. Hurai rengkah faham. Alhamdulillah. Ya, tak perlulah banyak-banyak. Allahu Rabbi. Oleh yang demikian, mereka yang bersifat dengan lemah lembut akan mendapat kebaikan yang berganda, yang tidak diperolehi oleh orang yang tidak bersifat dengan sifat ini. Berganda-ganda dia. Di hati dia lapang, jiwa dia berakhlak, dan dia melapangkan hati orang lain, dan dia membimbing dan mengakhlakkan orang lain. Contoh, orang tu berkerah dengan kita, kita datang dengan cara yang lembut, akhir sekali dia pun malu. Ya, malu dia. Ya, kita cakap perlahan, dia cakap tinggi, kita cakap perlahan. Dia marah-marah, kita tunjuk kasih sayang kita kepada dia. Dia nak buat tindakan kepada kita, kita sabar dulu. Jangan cakap, you apa you nak buat ni? You nak tumbuk air? You ingat air tak boleh tumbuk you? Sudah. Akhir sekali memang bertumbuk lah. Kan? Tama-tama kita orang lelaki ni. Saya dulu masa muda dulu pantang orang Cabang. Dia kata nak bertumbuk. Boleh? Boleh terus, tak ada apa-apa. Dulu. Waktu saya minta doa, ya Allah tolonglah aku, ya Allah. Tolonglah. Sebab tu saya belajar tasawuf. Belajar soal hati. Kerana di sini bermulanya segala-galanya. Di sini. Maka banyak syekh bagi kita zikir, syekh nasihatkan pada kita, syekh sentiasa ingat pada kita. Ya, aku tengok kamu ni kenapa marah-marah, dia kata. Apa yang kamu dapat daripada apa yang kamu marah? Apa kamu dapat? Ya. Akhir sekali kamu akan menyesal, pasti kamu menyesal. Kerana yang kamu marah itu pun isteri kamu. Ya. Siang hari kamu marah, malam hari kamu tidur dengan dia, kamu tak malu. Okeylah tu ya. Alhamdulillah dah dapat faham dah semua. Okeylah sekali. Ada 2-3 minit lagi. Nanti buku ni cantik, buku ni ya, kita belajar ya Allah, barakah. Ya, hadis-hadis yang Allah bawa dalam hati kita, kerinduan, kecintaan, mahabbah dan sebagainya. Sebenarnya sekarang itulah yang kita hilang dalam jiwa orang mukmin.
Orang mukmin yang ada pada hari ini suka mencetuskan kebencian. Dan tambah-tambah yang, minta maaf lah, yang politik ni kan, banyak mencetuskan. Ni pihak ni mencetuskan kebencian kepada pihak ni mencetuskan, membakar api kebencian kepada pihak ni. Padahal sama-sama Muslim yang mukmin. Akhirnya ingin ke mana? Ke syurga. Bagaimana nak ke syurga? Syurga tak akan didapati dengan kemarahan, kebencian. Kerana dalam syurga itu ada di tempat orang yang berkasih sayang. Kebencian itu berada di neraka. Kemarahan itu berada di neraka. Syaitan dia benci pada kita. Tambah-tambah kita umat Nabi Muhammad. Susah sikit dia nak banding dengan umat-umat yang terdahulu. Umat terdahulu sembah berhala itu dan macam-macam dia buat kita. Tapi umat akhir zaman ni kita alhamdulillah. Dia dengan berkat Nabi Muhammad, okay, dia benci kat kita. Kerana kebencian itu sifat syaitan. Ya, dia marah-marah bila di saat Allah mencipta Nabi Adam. Dia tak puas hati. Ni jiwa-jiwa yang tidak tenang semua ini. Ini bukan selayaknya di syurga. Jadi kalau kita seperti itu, sebab itulah tak tahulah bagaimana, tolonglah sama-sama umat Islam. Ya, kadang-kadang politik-politik lah, itu hak masing-masing, tapi jangan ada kebencian sesama umat Islam. Apatah lagi mengharapkan masuk neraka. Saya ustaz, bila lah dia nak mati saya, kalau dia mati biar Allahumma neraka. Siapa yang kita cakap tu? Orang Islam. Dia jahat ustaz. Yalah, dia jahat itu dia punya pasal lah, dia dengan Allah. Allah tahu nak urus dia bagaimana. Yang kita pula duk sebut dia jahat, duk sebut dia itu, duk sebut dia ini, kita ni baik sangat ke? Kita duk humban dia dalam neraka, apakah kita sudah pasti masuk syurga? Nah, itulah yang diajar oleh Rasulullah SAW sebenarnya. Itulah yang diajar oleh para masyayikh dan para habaib. Ya. Saya ingat satu kali ada Habib Abdullah. Dia pergi mengadu kepada Habib Omar. Ni dia cerita sendiri dalam YouTube. Kita boleh cerita dengan izin dia. Dia kata, saya tak tahan orang duk buruk-burukkan Habib Omar. Akhir sekali saya pergi jumpa Habib Omar. Saya kata, Habib Omar, ya, si fulan ni depan kamu begitu, begini, begitu. Sebenarnya di belakang kamu macam-macam dia kata. Tahu Habib Omar cakap apa? Habib Omar marah pada saya. Habib Omar marah. Dia kata, kalau dia buruk, kamu lagi buruk pada dia. Kerana kamu menyebarkan keburukan. Aku pada awalnya aku bersangka baik dengan dia, aku sudah sendiri merasa tak selesa dah dengan dia. Jadi tersebarnya keburukan itu. Kalau dia benci pada aku, itu dia punya pasal, itu urusan dia dengan Allah. Aku tak nak dalam hati aku ada kebencian kepada dia. Walaupun dia membenci aku. Kenapa? Kerana jiwa yang membenci adalah jiwa yang tidak tenang. Jiwa yang membenci, jiwa yang tidak ada akhlak. Jiwa yang membenci, jiwa yang tidak ada berlemah lembut. Akhir sekali tidak ada berganda-ganda kebaikannya, bahkan berkurang-kurang kebaikannya. Kamu ni, dia marah, habis-habis dia kata, saya dimarahi sungguh-sungguh. Ya. Ini kali terakhir kamu cerita keburukan orang lain kepada aku. Ini kali terakhir. Ada satu kali Syekh Yusuf ni. Ya. Dulu masa di Mesir dulu ada ni grup Tarekah ni kan. Ni Tarekah ni. Di Mesir banyak. Tarekah sebagaimana di Negeri Sembilan. Banyak Tarekah. Akhir sekali ada seorang sahabat saya. Serumah dengan saya. Dia paling rapat dengan Syekh pada waktu tu. Dia mengadu tentang anak murid Syekh lain. Dia merokok. Syekh, aku tengok kenapa anak murid kawan tu dia merokok. Dia kata, kamu jangan duk sibuk-sibuk dengan anak murid orang lain. Dia ada Syekh dia. Tahulah Syekh dia mendidik dia. Kamu sibuk dengan diri kamu. Kenapa? Kerana tidak mahu sedikit pun unsur kebencian timbul dalam diri sesama insan yang Muslim, yang mukmin, yang akhirnya kemana sebenarnya? Ke syurga. Itulah kekurangan kita hari ini. Sebab tu Syekh kata, kadang-kadang saya tanya Syekh, apa pandangan kamu tentang politik dunia semasa? Dia kata memang orang Islam, kamu tahu tak, orang Islam ni lemah. Kamu tahu kenapa orang Islam lemah? Bukan kerana musuh dia yang melemahkan, tapi orang Islam melemahkan dirinya sendiri. Apa itu Syekh? Orang Islam telah mengeluarkan cinta dia sesama saudaranya. Itulah kelemahan yang paling besar. Itulah sebenarnya yang kita duk susah sekarang ni, tak maju sekarang ni. Umat Islam tak maju sebagaimana orang-orang kafir. Bukan kerana orang kafir yang melemahkan kita, yang menyekat kemajuan kita. Kita yang menyekat kemajuan kita dengan meletakkan kebencian sesama kita. Akhir sekali hasad. Betul tak? Dah hasad, apa lagi? Sihir. Sihir. La haula wala quwwata illa billah. Okeylah, setakat tu dahulu insya-Allah. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberkati dan memahamkan kita. Baik, ada di sini minta doa untuk kepada Muhammad Nazhan. Itu satu. Mohon doa kepada Wang Sulung bin Tunku, tuanku yang berada di hospital Sarawak
ICU. Semoga sihat. Okay. Di sini juga ada doa Izwani ya, Farisha, masalah jantung. Baiklah insya-Allah bi barakati Al-Fatihah wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghama wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma anzil alaihi ya Allah Muhammad Nazhan bin Hisham ya Allah, wa alaihi ya Allah Wan Sulung bin tuanku ya Allah, wa alaiha ya Allah Izwani Farisha binti Ismail ya Allah, dawaan min dawaik wa shifaan min shifaik wa rahmatan min rahmatik wa barakatan min barakatik ala hazihi al-awja wal amrad wal asqam fatabra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah mashfi mardahum ya Allah, Allah mashfi mardahum ya Rahman, Allah mashfi mardahum ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada bulan yang penuh dengan barakah ini ya Allah, bulan yang penuh dengan pengabulan doa-doa daripadamu ya Allah, kami memohon khusus doa kami kepada Muhammad Nazhan ya Allah, kepada Wang Sulung ya Allah, dan kepada Izwani Farisha ya Allah. Kau turunkanlah kepada mereka ya Allah kesembuhan daripada kesembuhanmu ya Allah, penawar daripada penawarmu ya Allah, ubatan daripada ubatanmu ya Allah, rahmat daripada rahmatmu ya Allah, kasih sayang daripada kasih sayangmu ya Allah, sehingga menyembuhkan penyakit mereka ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah, dan berilah kesempurnaan pergerakan kepada jantung mereka ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala qalbi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala qalbi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala qalbi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.